Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Barakallah fiqh. Boleh hadirkan diri. Insya Allah. Kita malam terakhir ni. Sebelum malam esok kita akan sambut Ramadan Mubarak yang mulia. Masya Allah. Hadirkan diri. Masya Allah. Kita berada di episod 176. Masih lagi jilid kelima, iaitu dengan kitab kelebihan Al-Quran. Masya Allah. Di Facebook pun kita ada malam ni, Masya Allah. Dan dua-dua saya live malam ni di Facebook dan YouTube, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ramizu, Maryam Ahmad, Kenzo Miyazawa, Izzat Isa, Masya Allah. Abdullah Azli Afansuri, Ahmad Nubli Muhammad, Masya Allah. Ruqiyah Hayat, Muhammad Syafzal, Jeff Hasbullah, Syahsam, Masya Allah. Masya Allah, kehadiran tuan-tuan dinanti. Hadirkan diri, Masya Allah. Rosnah Loman, Masya Allah. Hadirkan diri malam ni dalam 40 minit sahaja. Kita berkeudara. Pada malam esok kita akan berterawih, Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Malam esok sudah mula terawih. Masya Allah, 1 tahun sudah berlalu. Perjalanan kita muda dah, lebih kurang berapa ratus jam dah kita berada di alam maya pengajian kita. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti muda bagi tahu ya berapa ratus jam dah kita bercampur sebelum ni lah, tak termasuk pada malam ni. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghafirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Berpuasa dan bertarawih dengan iman dan ihtisab, iaitu dengan mengerjakan amalan-amalan fardu dan mengerjakan amalan sunat, yang mana ganjaran pahalanya akan dilipat gandakan. Okey, kita tengok daripada dua sudut yang berbeza. Masya Allah. Sebenarnya apa yang kita lihat, maka kita perlu lihat kepada kebaikan. Dan orang-orang mukmin, dia melihat sesuatu perkara dengan pandangan basirah, dan dia melihat dengan sangkaan yang baik, dan dia tidak melihat pada sangkaan yang tak baik. Masya Allah. So kita boleh bagi dalil untuk menguatkan sesuatu amalan kita, tapi kita perlu lihat dari sudut yang berbeza. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fastah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghafirallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan kurnianya dapat kita bertemu kembali setelah kita berehat agak 2-3-4 hari. Dan malam ni mungkin malam terakhir sebelum kita berpuasa. Masya Allah. Nanti pada hari-hari puasa kita tak dapat lagi berkeudara pada waktu malam lah, sebab kita berterawih, dan kita berterawih dan berbuka lah. Kita berterawih, bertilawat, berselawat, bertahajud. Masya Allah. Jadi kita tak dapat lah. Dan pagi kita tak dapat juga, sebab kita masing-masing ada tugas. Masya Allah. Jadi InsyaAllah lah kita tengok satu Ahad ke
Sabtu atau Ahad. Kalau saya tak ada ke mana-mana, so kita bolehlah bersama. Kalau tidak, kita rehatlah dulu. Kita buka minda, kita rasa kita tahun lepas kita mulakan dengan pengajian kita. Tahun ni kita masya-Allah melumpuhkan sepenuhnya masa sebab tuan-tuan pun ada urusan masing-masing yang nak diselesaikan. InsyaAllah dengan keberkatan tu sudah 4 kitab kita dah habis. Kita dah mula kitab ke-5 dan kita mula dah kitab ke-6. Masya-Allah, malam ni kita masuk ke hadis ke 2140 kurungan 31. Dalam jilid ke-5, kelebihan Al-Quran. Kitab kelebihan Al-Quran. Al-Quran ialah satu mukjizat. Sebelum ini kita baca Al-Quran adalah mata air hidayah. Sekarang ni soal adalah mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qalu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ju'ila al-Qur'anu fi ihabin summa ulqiya fi an-nar mahtaraqa. Rawahu Darimi. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah Al-Quran diletakkan di dalam kulit manusia, kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka, nescaya kulit itu tidak akan terbakar. Masuk Quran, tak dalam kulit, masuk api neraka, tak terbakar. Penerangan, sebahagian ulama berpendapat hadis ini merujuk kepada mukjizat yang khusus yang berlaku pada zaman Nabi SAW, dan ini menunjukkan satu mukjizat yang khusus yang berlaku di zaman Nabi. Al-Quran pada zaman Rasulullah ialah mukjizat. Jika diletakkan di dalam satu kulit, lalu dimasukkan ke dalam api, nescaya api tidak boleh membakarnya. Perkara ini berlaku pada zaman Nabi alaihimussalam. Sebagai ulama pula mentaujiihkan bahawa perkataan kulit dalam hadis ini ialah hati. Kulit masuk di situ hati. Apabila badan manusia dicahayai dengan Al-Quran, maka dia membaca dan beramal dengannya, maka dia akan terselamat daripada api neraka. Ahlul Quran telah kita sebut sebelum ini, iaitu mereka-mereka yang membaca Al-Quran dengan begitu banyak. Masya Allah, kita semasa saya belajar dahulu, ramai kawan-kawan yang mana Masya Allah mereka begitu kuat sekali membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, ada satu kawan nama dia Abu Bakar At-Tanzania. Kawan dia satu senior saya 1 tahun dalam pengajian. Orang Tanzania, hafiz Al-Quran. Masya Allah, semasa khuruj di jalan Allah 1 tahun dalam 365 hari, saya bertanya kepada dia, Abu, kau baca Quran berapa kali khatam dalam 1 tahun semasa khuruj di jalan Allah? Dia kata, tahun ni ada berapa hari? Saya kata, tahun Qamariyah Samsiyah. Kalau Qamariyah 365, Qamariyah 355 dan Samsiyah 365, beza 11 hari 10 hari je. Dia kata, setiap hari saya habiskan 1 Al-Quran. Setiap hari dia baca 1 Al-Quran, dia habis. Ajib, baca 1 Quran setahun tu, setiap hari dia habiskan. Itu sewaktu selepas belajarlah, masa kita kurus di jalan Allah SWT, dia habiskan Quran setiap hari, sambil dengan amalan jemaah dan sebagainya. Habiskan Quran setiap hari. Al-Quran, Masya Allah, 30 juzuk Al-Quran setiap hari habis. Ni kalau betul-betul masuk dalam badan ni, memang tak terbakar. Dan saya kata, Abu, rekod engkau buat rekod. Rekod kau khatamkan Al-Quran ni, rekod. Kawan-kawan dia sama kita, dia baik dengan saya, baik sangat. Kadang-kadang 2-3 tahun lepas, Jur Purana dia datang tahun 2019, sebelum kita 2020, sebelum kita corona tu dia datang. 2019 datang, 2018 datang Jur sini. Tapi saya tak dapat berkhidmat sepenuhnya dengan dia lah.
dengan kesibukan tugas-tugas lain. Masya Allah, boleh baca. Masya Allah, dia baca Quran. Masya Allah. Saya kata, bu, kau buat rekod macam mana rekod? Dia kata, aku rekod akulah. Dengan kau saja aku beritahu ni, dia kata. Rekod aku boleh berdiri satu malam. Aku pernah buat rekod lah, dia kata, musim sejuk. Lepas isyak aku berdiri satu malam. Dalam masa 6 jam aku sembahyang, aku khatamkan sebuah Quran. Aku khatamkan sebuah Quran. Oh, dalam 6 jam, bu. Oh ya, aku habis dalam 6 jam aku khatamkan Quran. Bu. Berapa kali kau mimpi Nabi masa keluar setahun ni? Dia kata, aku mimpi jumpa Nabi SAW 7 kali lah, dia kata. 7 kali aku bermimpi dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kita tak boleh macam tu pun. Sekurang-kurangnya kita baca Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. So kita perlu tanamkan azam yang bagus. Satu kawan saya, Mufti Fuad, dia sekarang mengajar di Kubang Bujuk. Dia habis satu batch dengan saya, keluar 1 tahun dengan saya. Masya Allah, habis satu batch dengan saya, keluar sambil-sambil kita bertolak daripada Amritsar, India, Delhi, Amritsar, dan kita bertolak daripada Delhi nak sampai ke Amritsar border Pakistan, nak pergi ke Wagah. So dalam perjalanan 1 malam 8 jam kita naik kereta api. So bila 8 jam kita naik kereta api, dan bila turun daripada kereta api 8 jam, saya kata, Pak, kau habis Quran berapa juzuk? Sambil-sambil duduk bergantung atas, tak ada seat pun, sambil-sambil duduk berdiri tu. So, dia turun lepas 8 jam tu, dia turun tu, dia kata, aku baca 10 juzuk dah tadi dalam 8 jam sambil-sambil duduk atas kereta api. 8 jam. Masya Allah. Dia kata, saya kata, Fa'ad, kau ni ambil kehebatan Quran ni, kau belajar dengan siapa? Dia kata, masa aku hafiz Quran lah, masa saya hafiz Quran, saya selalu cakap, abang, dia anak abang, abang sulung abang dah hafiz Quran tak baca. Dia kata, mak, Quran ni dia kena baca di tempat dia, duduk dengan tenang. Alah, hafiz Quran, mak, dia kata, kena baca ke mana-mana pun boleh baca. Maka dia kata, aku dapat satu suntikan bila keluar Jumaat dengan kawan-kawan di Raiwin. Kita bersama jemaah. Sekarang kan pelajar-pelajar dah nak keluar dah. Jemaah ni 25 hari, ada 40 hari. Masya Allah, keluar jemaah. Saya ni nak duduk markas ni. InsyaAllah sebulan duduk i'tikaf kat markas ni, buat kerja-kerja markaziat sikit, baru nak belajar dakwah pula. Orang lain dah jauh ke hadapan dah, baru nak belajar balik kita. So dia kata, aku tengok satu orang kawan, budak tu nama Osman. Semasa dia berbual malam dengan selepas tarawih, sambil duduk sambil minum air teh, so kita berbual malam, mulut dia tekumat kamit baca Quran. Saya dengar dia baca malam tu Tilkar Rasulu juzuk 3. Pada malam esok, bila kami ada majlis, lepas tarawih kami duduk majlis sambil berbual, pelajar-pelajar lepas tarawih berbual sebelum tidur. Masa jemaah jalan Allah, dia kata, aku hempit kat Osman. Aku tengok Osman baca malam tu Wama Liyalah, iaitu juzuk ke-23. Semalam dia baca juzuk 3, malam ni dia baca juzuk ke-23. Saya nak takkidkan, nak pastikan. Saya tanya, Osman, engkau dah 20 juzuk baca hari Quran hari ni? Dia kata, ya, dah 20 dah. Kau tahu mari mana? Semalam aku duduk dengar kau baca juzuk 3 Tilkar Rasulu. Malam ni aku dengar kau baca Wa Maliyala Yasin. Tu 2 juzuk 23. Maksudnya dah 20 juzuk lah. Ya. Oh, kau kira dia kata. Masya Allah, dengan Al-Quran ni, supaya kita menjadi ahlul Quran, sekurang-kurangnya 1 juzuk kita baca sepanjang tahun.
sekurang-kurangnya 30 hari kita dapat habiskan satu Al-Quran. Tak dapat tidak pun setahun 2 kali hak Al-Quran yang perlu kita habiskan. Yang perlu kita habiskan. Khatam dengan kulhu saja, kulhu Allah saja. InsyaAllah. Kalau kita nak tengok daripada macam-macam mana tu, baca terlalu laju tu, tak boleh. Itu kita tak boleh nak bincang lah di sini. Sebab kita melihat dari sudut yang berbeza. Dan kita tidak sama. Seorang itu dia tidak sama. Dan kita melihat, ada orang tengok, mana boleh baca begitu cepat, tak ada tajwid, tak ada apa. So kita melihat dari sudut yang berbeza. Ada orang katakan bulan ni bukan bulan Al-Quran, bulan ni bukan bulan sembahyang, bulan ni bukan bulan sedekah. Sebab dia kata apa? Kalau kita kata bulan ni bulan sedekah, maka orang akan bersedekah bulan Ramadan saja. Orang akan bersedekah, orang akan bersedekah, orang akan baca Quran. Jadi bulan lain tak baca Quran. Kita tidak lihat macam tu. Kita kata bulan Al-Quran bukan bermaksud bulan ni kita baca Quran, bulan lain kita tak baca Quran. Tidak. Kita melihat dari sudut yang berbeza. Telah saya jelaskan pada tuan-tuan kan, satu orang dia mimpi dia kencing Al-Quran atas Quran. Dia kata innalillah, kau kencing atas Quran. Bila ditakbirkan, dia kata tak. Dia mentakbirkan sesuatu yang baik. Kata semua anak tuan akan hafiz Al-Quran. So kata Hafiz Sulaiman, dia kata anak saya 5 orang, semua hafiz dan qari Quran. Masya-Allah. Semoga Allah jadikan kita, anak kita ahlul Quran dan ahlul hadis, ahlul ahadis dan ahlul Quran. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Masya-Allah. Oh, total pengajian umum campur dengan daurah ialah 333 jam. 11 minit 48 saat. Masya Allah, 333 jam lah. So bermakna lebih kurang 12 jilid ni kita akan habis di antara 900 hingga ke 1000 jam lah. Saya janjikan tuan 600 jam saja. Tapi kita mengaji 1000 jam lah. InsyaAllah kita buat rekod 1000 jam pengajian. Ada orang tu kan rekod untuk bisnes apa tu 100 jam bersama saya, 100 jam bersama saya. Di dalam apa tu, di dalam apa tu, di dalam bisnes apa-apalah, tak kisah. Ni 100 jam bersama kami, insya-Allah 1000 jam bersama kami di dalam Midrajul Fawadih. Masya-Allah. Masya-Allah, 100 jam. Kita dah 333 jam dah. Masya-Allah, 300 jam. So 4 jilid dah 300 jam. So kita ada 12 jilid. So kita akan ada lebih kurang 900 hingga ke 1000 jam lah. Masya-Allah. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita, insya-Allah. Kita habiskan pengajian kita dalam masa 1000 jam. Masya-Allah. Nanti tuan-tuan balik di akhirat, tuan-tuan tulis tu. Tuliskan, maktubkan. Nanti insya-Allah pada pemberian sijil nanti kita tulis berapa ratus jam kita belajar semua. InsyaAllah tuan tulis, salin tu semua dan tunjuk ke Allah SWT, kurang-kurang ni lah ya Allah, hak adanya, hak lain dah tak ada lah. Okey, di samping kita melakukan amalan-amalan lah, di samping kita melakukan amalan-amalan. Hadis ke-2141 kurungan 32. Hafiz Al-Quran akan memberi syafaat kepada 10 orang untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Wa an aliyin, bismillahirrahmanirrahim, wa an aliyin radhiyallahu anhu. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ajjalahu halalahu wa ahhala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syaffa'ahu fi 'asharatin min ahli baitihi kulluhum
qad wajabat lahun nar. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi wa qala Tirmizi hadza hadisun gharibun wa وحفظ سليمان الراوي ليس هو بقوي يضعف في الراوي. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalnya, kemudian dia menghalalkan apa yang halal di dalamnya dan mengharamkan apa yang haram di dalamnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan akan menerima syafaatnya untuk 10 orang ahli keluarga yang setiap satu daripada mereka yang wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka tu pun boleh diberi syafaat dengan ahli Quran. Maka hadis ini dibahaskan begitu panjang lebar bagi pihak yang tidak menyenanginya. Maka dia berkata hadis ini hadis gharib, perawi bernama Hafs bin Sulaiman tidak kuat, daif lagi dari sudut hadis. Dan kita kata hadis daif ini kita boleh jadikan untuk fadail. Kita dah letakkan dia sebagai fadail amal. Hadis ke-21, 42, kurungan 33. Tiada satu surah pun yang setanding, yang sebanding dengan surah Al-Fatihah. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب كيف تقرأ في الصلاة فقرأ القرآن فقال رسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أؤتيته. رواه الترمذي ورواه الدارمي من قوله ما أنزلت ولم يذكر أبي بن كعب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bagaimana kamu membaca Al-Quran? Bagaimana kamu membaca Al-Quran dalam solat? Lalu beliau membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada surah yang seumpamanya diturunkan di dalam Taurat, juga dalam Injil dan dalam Zabur dan Al-Fatihah dan seumpamanya. Al-Fatihah ialah 7 masani, itulah Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Imam Darimi telah meriwayatkan hadis ini daripada ma unzilat, dan beliau dia tidak menyebut Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan berkata hadis ini hasan lagi sahih. Hadis ini hasan lagi sahih. Penerangan, surah Fatihah juga dipanggil 7 masani sebab telah dijelaskan dalam fasal pertama 7 masani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulangkan, iaitu yang diulang dibaca sewaktu di dalam sembahyang, yang diulang yang dibaca di dalam sembahyang maupun sunat ataupun sembahyang fardu. Okey, mempelajari Al-Quran dan beramal dengannya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Quran faqra'uhu fa inna masalal Qur'ani liman ta'allama faqra'a faqama bihi kamasalil jirabun mahsuwin miskan tafuhu rihuhu kullu makanin wa masalu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfihi kamisli jarabin ulqiya ala miskin. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah
Dan bacalah Al-Quran. Sesungguhnya perumpama Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya dan membacanya dan terus membacanya dalam solat, sebuah bekas yang terbuka, sebuah bekas yang penuh, yang dipenuhi kasturi. Bau kasturi itu merebak ke setiap tempat, bekas yang terbuka, yang penuh dengan kasturi. Terutama Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya. Cuma dia tidur sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya, seperti sebuah bekas yang dipenuhi kasturi. Tapi sayang, mulutnya telah tertutup. Ta'allamul Quran, maksudnya belajarlah Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sekadar menunaikan lafaznya yang betul, bahkan memahami mafhum ma'ani dan tafsir-tafsir Al-Quran. Imam Muhammad Al-Juwaini rahmatullah alaih berkata, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah fardu kifayah. Mempelajari Al-Quran dan surah yang penting untuk dibaca dalam solat adalah fardu ain. Baca, belajar, bagus, Masya Allah. Ada satu orang, dia PhD. Di PhD, belajar master kat Jepun, lepas tu buat PhD di UM. Sambil ambil PhD tu, dia belajar dengan ustazah Quran tajwid dan belajar dengan ustazah tajwid. Belajar, Masya Allah, dapat sanad Al-Quran lagi dengan Syekh Qurayyim Rajih, Masya Allah. Bacaan talaqi, Masya Allah, Masya Allah. Doktor PhD, Masya Allah. Sekarang dia sudah ada anak murid yang dia mengajar, dan ustazah bagi mandat pada dia dan dia mengajar. Dia kata sekarang anak murid dia yang di bawah pantauan dia untuk belajar Al-Quran ni, Masya Allah, secara bertalaki adalah 80 orang. 80 orang dah. Dia ada murid 80 orang. Masya Allah, satu orang PhD, bahagian apa tak tahu. Bahagian apa dah, kedoktoran apa tak tahulah. Tapi Masya Allah, banyak doktor-doktor, banyak pengarah-pengarah pun ada, pegawai-pegawai pun ada. Masya Allah. Orang wanita ni dia rajin. Laki ni agak malas sikit lah nak membacanya. Masya Allah, boleh baca Quran, boleh jadi Masya Allah, boleh jadi guru. Dia macam mana boleh jadi guru? Ada satu orang motivator, Masya Allah. Boleh sanad Quran. Sekarang buka pondok untuk Quran dah. Di Kedah balik buka pondok, Alhamdulillah, Masya Allah. Berkat Al-Quran semuanya. Dengan Al-Quran Allah akan muliakan kita. Dan sebahagian ada dengan Al-Quran Allah Ta'ala akan tinggikan sebahagian, dan dengan Al-Quran sebahagiannya direndahkan, Masya Allah. Dan tahun ni insyaAllah, tahun depan lah, ustazah orang rumah saya, isteri saya kata insyaAllah dalam 200 hingga 300 lah akan mengambil sanad dengan Syekh Qurayyim. Masya Allah. Boleh, Masya Allah tuan-tuan, boleh. Boleh buat pengajian. Tak apa, tuan-tuan boleh. Masya Allah. Boleh belajar Al-Quran, boleh mengajar Al-Quran, Masya Allah. Tuan-tuan boleh. Ibu-ibu ramai lah di kalangan ibu-ibu, Masya Allah, ada murid-muridnya. Kalau ustazah buat live tu, lebih kurang untuk tajwid tu, lebih kurang hampir 1000 orang dah. Al-Quran ni. Orang lelaki ni kita tak berjalan, tak bergerak lagi. Masya Allah, tak apa. Orang lelaki dia perlahan, dia belakang sikit, dia suruh orang perempuan jalan dulu. Masya Allah, barakallah. Tuan-tuan, Masya Allah, kita sungguh-sungguh ya. Allahu Akbar. Ta'allamul Quran.
Mahsuwin miskan, orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya, dadanya seperti satu bekas yang dipenuhi dengan kasturi. Apabila mereka membaca, maka keberkatan Al-Quran akan tersebar di seluruh rumahnya. Tetapi orang yang mempelajari Al-Quran dan tidak membacanya, tidak beramal dengannya, maka keberkatan tidak sampai untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dia seumpama bekas kasturi yang tertutup. Walaupun pemilik kasturi itu memiliki kasturi, namun dia tidak dapat memberi faedah kepada orang lain, bahkan untuk dirinya. Masya Allah. Hadis ke-21, 44, ayat kursi dan ayat permulaan surah Mu'min mempunyai keberkatan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamin al-mu'mina ilaihi al-masir al-ayatul kursi hina yusbiha hufidha bihima hatta yumsiya hatta qara'a bihima hina yumsi wa hufidha bihima hatta yusbiha. Rawahu Tirmizi wa Darmiju wa qala Tirmizi hadza hadisun gharibun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama dalam surah Al-Ghafir dan ayat kursi pada waktu pagi, nescaya ia akan dipelihara hingga ke petang. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang, nescaya dia akan dipelihara sehingga ke pagi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Darmi. Imam Tirmizi berkata, hadis ini adalah gharib. 3 ayat pertama daripada surah Al-Ghafir, yakni Hamim tanzilul kitab min Allahil azizil alim ghafiril zambi wa qabilis thawbi syadidil iqab zil tawli la ilaha illahu ilaihil masir, la ilaha illahu ilaihil masir. yakni Hamim, turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya, yang tiada melainkan Dia, yang tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya lah tempat kembali. Kepadanya lah tempat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilakah Al-Quran itu ditulis di Lauh Mahfuz? Wa an Ibn Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alfi amin. Anzala minhu ayatain khatama bihima surat al-Baqarah wala tuqra'ani fi darin salasata layalin fayaqrabaha syaitan. Rawahu Tirmizi wa Darmi wa qala Tirmizi hadza hadisun gharibun. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah para malaikat menulis Al-Quran di Lauh Mahfuz 2000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Allah SWT menurunkan daripadanya 2 ayat yang menjadi penutup surah Baqarah, dan jika sebuah rumah dibaca 2 ayat ini selama 3 malam, maka syaitan tidak akan menghampiri rumah tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Darmi, Imam Tirmizi berkata hadis ni gharib.
Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis Al-Quran di Lauh Mahfuz 200 tahun. 200 tahun sebelum Allah mencipta dunia kan. Lauh Mahfuz ni ditulis segala takadir 50,000 tahun. So semasa kitabah itu dibuat ialah 2,000 tahun sebelum Allah menciptanya manusia. 50,000 tahun tu keseluruhan, daripada awal hingga ke akhir. Selepas 50,000 tahun, barulah Allah Ta'ala telah menulis segala takadir insan. So kitabah itu untuk keseluruhan dalam bentuk kitabah, maka 2,000 tahun sebelum dijadikan, sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Maknanya tahun sebelum 2,000 tahun kan penulisan tu kitabah. 16 tahun menulis kitab. So hadis yang mungkin 2145 ni tahun ke-8 sewaktu kitabah, sewaktu penulisan itu ditulis. Sewaktu penulisan itu ditulis. Masya Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita. 3 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi juga mempunyai keberkatan. 3 ayat pertama dari surah Al-Kahfi juga. So kita baca hadis terakhir malam ni. So kita akan tutupkan pada malam. 3 ayat pertama ialah surah Al-Kahfi mempunyai keberkatan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a salasata ayatin min awwali kahfi usima min fitnatid dajjal rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun sahihun. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan daripada Dajjal, fitnah Dajjal. Fitnah fasal pertama hadis yang ke-18 dinyatakan 10 ayat dalam surah Al-Kahfi. Di sini pula 3 ayat. Jadi tatbik. Jadi kata 3, kata 10, hak mana betul? So tatbik. Kita cari kesinambungan. Cara macam mana ulama untuk sinambungkan supaya tidak terdapatnya ta'arud, percanggahan di dalam riwayat tersebut. Pertama dengan cara tatbik, kedua dengan cara rajih dan marjuh, dan ketiga dengan cara apa dia? Dengan cara nasih dan mansukh. Kadang-kadang satu tu kita boleh buat 3 konsep ini untuk satu-satu hadis. Kadang-kadang menggunakan konsep pertama, kadang guna konsep kedua dan ketiga. Kadang ketiga-tiga konsep boleh digunakan untuk kesinambungan tersebut. Tatbik, penyelarasan, keduanya telah dijelaskan di sini. Ada satu lagi wajah tatbik, ialah pada peringkat permulaan Nabi memerintahkan untuk mengingati 10 ayat dan memberitahu keberkatannya. Kemudian untuk menzahirkan kelonggaran bagi umat, memerintahkan 3 ayat cukuplah. Takut 10 ayat tu tak susah pula nak buat. Begitu. So kita lihat dari sudut yang berbeza. Laulal i'tibarat nabatalatul hikmah. Jika tidak ada iktibar dari sudut pandangan yang berbeza, maka terbatal dan terhapuslah hikmah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada saya dan tuan-tuan. Masya Allah. Nanti kita ada untuk satu iklan. Masya Allah, pada bulan puasa saya telah lancarkan camping infak untuk kitab Mitrajul Fawatih ni. InsyaAllah mungkin lebih kurang kepada 10 madrasah yang ada pengajian kitab Mishkat ini. Dan saya target insyaAllah untuk 500 set lah untuk kita dapat di dalam bulan yang berkat ini. Masya Allah, ada dah kawan-kawan yang Masya Allah telah memberi sumbangan. Mungkin ada yang menunggu untuk memberi sumbangan dalam infak ini. Dan infak ni juga untuk sedekah jariah kita. Dan tuan-tuan juga boleh buat jariah. Tuan-tuan sampaikan pada kawan-kawan tuan-tuan semua. InsyaAllah mungkin pada malam ni saya akan buat satu video ringkas dalam penerangan kepada infak tersebut lah. Di samping sebelum ni kita sudah ada iklan
Jadi tuan-tuan boleh sebarkan perkara ini insya-Allah. Insya-Allah dia sebagai satu sedekah jariah. Dan masya-Allah pada bulan puasa ini kita dah masuk pada bulan puasa. So satu pahala sunat yang kita kerjakan, infak sunat kita akan dapat pahala puasa. Kita akan dapat apa dia? 100, kita akan dapat satu pahala wajib. Kalau satu wajib yang kita lakukan, kita akan dapat 70 kali pahala wajib di bulan-bulan yang lain. Masya-Allah, tuan-tuan boleh tolong sebarkan di Facebook, boleh sharekan dan sebarkan infak tadi insya-Allah. Saya akan buat sedikit sekejap lagi. Mungkin kita akan uploadkan untuk sistem infak lah, kita nak war-warkan supaya kita dapat 500 set lah untuk pelajar-pelajar, lebih kurang 10 madrasah lah. 10 madrasah dalam 500 set lah pengajian kita Mitrajul Fawatih ini, masya-Allah. Semoga Allah SWT memberi keberkatan kepada saya dan tuan-tuan, masya-Allah, supaya Allah SWT mudahkan kita untuk menghadapi Ramadan. Dan kita doa sedikit pada malam ini insya-Allah. Bismillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, sanak saudara kami, sahabat handai kami, adik-beradik kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, sahabat handai kami, anak isteri kami. Ya Allah, asatizah kami, talamizah kami, murid-murid kami, guru-guru kami, dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu. Ya Allah, Ramadan yang mulia menghampiri kami, insya-Allah pada malam esok kami akan bertarawih. Ya Allah, jadilah puasa kami puasa yang mana dapat meredhakan Engkau, dapat menyukakan Engkau, dan dapat melakukan segala amalan semata-mata untuk mencari redha-Mu. Ya Allah, berkatilah kami semua di bulan Ramadan ini. Berilah kekuatan pada kami, berilah kemudahan pada kami, berilah segala-galanya untuk kami. Ya Allah, ya Allah, hanya pada Engkau sahaja yang dapat kami menyelesaikan segala masalah. Kami tidak dapat, ya Allah, kami tidak dapat meleraikan segala-galanya. Ada sesuatu perkara yang mana kami rasa kami tak boleh nak menyelesaikan masalah itu. Tapi ya Allah, Engkau boleh. Ya Allah, Engkau boleh menyelesaikannya. Segala penyelesaian di tangan-Mu, segala kekuatan di tangan-Mu, segala kehebatan di tangan-Mu dan dikuasai oleh-Mu. Ya Allah, ya Allah, bagi kami mungkin ada 1-2 jalan untuk kami menyelesaikannya, tapi tanpa pemberian daripada-Mu, ya Allah, kami tak dapat menyelesaikannya. Ya Allah, bagi-Mu, ya Allah, mempunyai beribu-ribu jalan. Berkatilah, ya Allah, Ramadan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah hati kami, basahilah lidah kami dengan zikrullah dan pembacaan Al-Quran. Selamatkanlah kami, jadilah puasa-puasa kami puasa-puasa yang aulia. Mudahlah kami, berilah kesihatan pada kami untuk kami menyambut Ramadan yang paling mulia ini. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan di malam yang terakhir dan akan bermulanya Ramadan pada malam esok, ya Allah, bila terbenamnya matahari dan masuknya maghrib, maka akan datanglah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.